المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita mula dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berdoa agar Allah memberkati pengajian ini dan menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa dan membukakan bagi kita segala pintu kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali kepada kitab Da'watul Tamah. Kita sedang berada pada muka surat 203. Masih membicarakan tentang hadis Nabi SAW berkenaan dengan isteri yang salihah. Jadi kita dah sampai ini kepada bahagian yang mana penulis ini mengatakan sememangnya setiap manusia itu mengerti benar dari halnya sendiri. Di sini kita sampaikan itulah yang wajar dan yang dianjurkan pada zaman ini, terutama sekali kepada anak-anak muda yang sedang bertimang dengan syahwatnya. Kat sini kan? Boleh hantar satu orang baca? 204. Okey. Oh ya, anak silap. Anak letak ni apa? Dekat tempat yang salah lah. Okey, boleh satu orang baca? Dalam sebuah hadis yang lain bermaksud sebesar-besar keberkahan yang dipunyai oleh wanita ialah bila dia menjadi ringan untuk ditanggung. Selama seorang lelaki boleh menemui seorang wanita solehah yang dapat membantunya dalam urusan agamanya serta perkara-perkara akhiratnya, maka menikah kahwin dengannya adalah lebih utama dan afdal. Kalau tidak, maka meninggalkan semua itu serta menjumuskan diri kepada berbuat peribadatan kepada Allah Ta'ala serta membebaskan diri dari mengandung isteri adalah baik dan lebih terkunci akibatnya. Sebagaimana bunyi sebuah hadis yang bermaksud, sebaik-baik kamu sesudah tahun 2200 yakni Hijrah ialah seorang yang ringan tanggungannya dan tiada mempunyai isteri dan anak pinak. Penulis pertama sekali mengatakan dalam hadis yang lain Nabi SAW ada sebut ini berkenaan dengan sifat wanita yang salihah. Dia adalah wanita yang ringan ditanggung. Ini maksudnya seorang wanita yang mempunyai sifat zuhud, bukan wanita yang cinta kepada dunia. Seorang wanita yang hatinya terpaut kepada Allah dan Rasul, dan dia tidak mementingkan perkara-perkara yang boleh membebankan atas suaminya. Jadi ini menunjukkan keimanan bagi seorang wanita. Apabila beliau mementingkan akan pelaksanaan akan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terjerumus dalam keduniaan. Selama seorang lelaki boleh menemui seorang wanita salihah yang dapat membantunya dalam urusan agamanya. Ini yang disebutkan sebelum ini. Wanita yang salihah adalah seorang wanita yang membantu suaminya di dalam agamanya. Itu sebab Ibn Abbas radhiyallahu an beliau mengatakan wanita salihah dia adalah fid dunya hasanah, yakni kebaikan dalam dunia, ataupun Sayyidina Ali mengatakan kebaikan dalam dunia adalah wanita salihah sebab dia membantu suaminya dan juga anak-anaknya untuk mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia daripada dunia. Wanita salihah ini daripada dunia, dan dia adalah sebaik-baik hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia akan menyebabkan manusia yang sekitarannya, lebih-lebih lagi suaminya dan anak-anaknya, mendapatkan kebaikan yang besar, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Serta perkara-perkara akhiratnya, maka menikah kahwin dengannya adalah lebih utama dan afdal. Satu orang apabila nak berkahwin, dia mesti lihat akan keagamaannya. Jadi jangan kita terpedaya dengan kecantikan seorang wanita
Ataupun jangan kita terpedaya dengan wangnya misalan, ataupun nasabnya hatta. Kalau sekiranya agamanya masalah misalan. Zaman sekarang yang ni misalan, kita lihat ada orang yang ni pada zahirnya dia melakukan solat 5 waktu. Tetapi fahamannya terhadap agama, fahaman yang bahaya. Fahaman yang bahaya. Dia membawa yang ni fahaman feminis ini sebagai misal. Mungkin dan kita lihat ini wanita ini, dia pakai hijab, dia melakukan solat, tetapi ada perkara yang dia tidak setuju dengan Al-Quran. Ada perkara yang dia tidak beriman yang ini dengan tentang ini Al-Quran ini sebagai misal. Dia ada orang yang ini misalan, dia ada kemusykilan ayat berkenaan ayat darb. Kita ada dalam Al-Quran apa yang mereka mengatakan ayatul darb. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala apabila membicarakan tentang wanita yang nusyuz. Yang ini wanita yang nusyuz adalah wanita yang keluar daripada ketaatan suami. Hari ini golongan feminis dia tidak boleh terima ini. Dia mengatakan kenapa kita nak kena taat kepada suami. Tidak ada kewajipan. Tidak ada kewajipan bagi seorang isteri untuk taat ini kepada suami. Mereka mengingkari apa? Mereka mengingkari kewajipan ketaatan. Hari ini perkara ini bersebaran. Hatta sebahagian asatidzah saya diberitahu, sebahagian dari ustazah yang ada nama ini ustazah menyebarkan fahaman ini. Mengatakan tidak ada ketaatan dalam Islam bagi seorang isteri dengan terhadap ini suami. Maka mengingkari sesuatu yang sabit dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran membicarakan tentang wanita yang nusyuz. Dan Allah mengatakan kalau sekiranya wanita kamu nusyuz, fa'iduhunna, berilah mereka mau'idah, yakni nasihat mereka. Kalau sekiranya mereka tidak terima nasihat, maka pisahlah tempat tidur. Betul ke tidak? Akhir sekali Allah mengatakan wadribuhun, yakni kalau sekiranya ia tidak memberikan kesan, wadribuhun, maka dibolehkan kamu memukulnya. Ini dalam Al-Quranul Karim. Jadi apa yang berlaku adalah mereka mengingkari perkara ini semua. Pertama sekali, golongan yang mengingkari akan nusyuz, mengatakan tidak ada nusyuz dalam Islam, disebabkan kejahilan mereka. Perkara ini yang kedua, mereka mengingkari pukulan. Tidak ada pukulan dalam Al-Quranul Karim. Jadi apa mereka buat? Mereka mentakwilkan ini pukulan ini dengan makna yang terkeluar ini daripada apa yang dimaksudkan. Jadi golongan ini wujud hatta dalam masyarakat kita. Kita ada feminist movement. Kita ada wanita muslimah, dan ini perkara ini bukan kita mengatakan sedikit, ini ramai. Kita ada wanita ini muslimah tetapi fahaman mereka adalah fahaman feminis. Maka ini musibah. Ini adalah musibah. Jadi bila kita nak berkahwin, kita nak kena tahu apa fahaman dia. Sebab dia bukan masalah saja seperti ada sebagian orang yang dia lihat okey yang penting yang dia sufi sebagai misal. Sama ada dia bukan yang di golongan yang ekstrim yang ni misalnya. Tetapi yang ni dia tidak melihat ada wanita yang ni ada fahaman yang luar daripada fahaman ini. Ada wanita yang ni mengambil yang ni fahaman liberal yang ni sebagai misal. Fahaman liberal. Ada wanita tidak beriman kepada Al-Quran sebagai misal. Hatta lelaki. Ini saya membicarakan wanita sebab apa? Kita lihat daripada perspektif lelaki. Sama juga wanita kalau nak berkahwin, dia kena lihat daripada perspektif yang wanita pun sama juga. Ada lelaki yang ni dia melakukan solat dan sebagainya, tetapi mungkin dia qadiani ataupun yang ni dia mengingkari ada ayat bukan daripada Al-Quranul Karim. Saya masih ingat dulu dekat Masjid Ansar, ada satu budak ni masya-Allah 5 kali solat pergi ke masjid. 5 kali. Tiap-tiap waktu kita lihat dia saf pertama. Dan saya lihat budak ni ajib yang ni. Istiqamah dia luar biasa. Kita pun tak sanggup kan. Istiqamah. Dan budak muda, 17-18 tahun, belajar kat poli. Satu hari saya duduk dengan dia, dan dia mengatakan kepada saya dia ada satu iskal, dah 2 tahun yang ni masalah kat kepala dia tak boleh lepas daripada masalah ni. Saya ingat apa masalah ni? Jadi dia mengatakan dia ada bikin calculation. Dia baca Al-Quran dan dia bikin calculation. Dia mengatakan ada satu ayat bukan daripada Al-Quran. Apa ayatnya? Ayatnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini bukan daripada Al-Quran. Saya mengatakan auzubillahi min dzalik, saya cuba subhanallah duduk dengan 1 jam. Mengatakan kepadanya ini adalah ayat ini mutawatir sebagainya. Ini adalah kita mewarisi daripada Nabi SAW ayat dan sebagainya. Dia mengatakan ada satu profesor dekat Kanada dekat mana mengatakan dia bukan daripada ayat Al-Quran. Dia beriman dengan profesor ini. Nampak?
Lepas itu terus tak lihat lagi kat masjid. Dia punya kemusykilan yang wujud. Jadi ini adalah perkara-perkara yang boleh berlaku. Zaman sekarang yang ni macam-macam. Zaman sekarang ada orang yang ni dia mengingkari Al-Quran. Ada orang yang ni mengingkari yang ni misalan keramat awliya, mengatakan wali-wali ni semua tidak ada karamah. Sedang ini sabit dalam Al-Quran. Betul ke tidak? Jadi mungkin dia boleh baca Al-Quran, dia melakukan solat dan sebagainya, tapi dia mengkafirkan orang Islam yang tidak sepatutnya dikafirkan. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang kita harus berjaga-jaga. Jadi bagi wanita pun sama juga. Jadi wanita yang salihah ni siapa? Kita nak kena faham ini perkara ini. Bukan maksudnya dia Masya Allah melakukan ibadah yang banyak. Bukan sahaja itu. Maksudnya kita mengatakan ibadah yang dia lakukan yakni di atas fahaman agama yang sah, agama yang sahih. Jadi dalam segi akidahnya ini akidah ini yang betul. Sebab amalan yang berdasarkan daripada akidah yang rosak akan menjadi rosak. Walau macam mana yang hebat ini amalan yang ini tersebut. Maka seterusnya penulis mengatakan kalau tidak maka meninggalkan semua itu serta menjerumuskan diri kepada perbuat peribatan kepada Allah Ta'ala serta membebaskan diri daripada menanggung isteri adalah baik dan lebih terpuji. Akibatnya ini adalah yang kita mengatakan pendapat yang sebahagian dari ulama. Kalau sekiranya dia tidak dapat ini wanita yang salihah dan dia takut kalau sekiranya dia berkahwin, dia terjerumus ini di dalam maksiat ataupun dia terjerumus ini perkara-perkara yang menjauhkan dia daripada Allah dan sebagainya, maka dia ada pilihan ini untuk tidak berkahwin. Kalau sekiranya dengan tidak berkahwin, dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita lihat pilihan seperti apa, seperti Imam Nawawi sebagai misal. Al-Imam Nawawi, dia tidak berkahwin sampai dia meninggal. Tapi Al-Imam Nawawi yang kita lihat, dia tidak tidur melainkan beberapa minit sahaja. Imam Nawawi karamah beliau, dia tidak tidur. Sama ada dia membaca, ataupun menulis, mengajar, ataupun dia belajar. Ini adalah Al-Imam Nawawi. Maka orang ini seperti Al-Imam Nawawi, dia berpendapat kalau dia berkahwin, mungkin perkahwinan ini dia akan menyebabkan dia tidak dapat melakukan sebahagian daripada apa yang dia sedang melakukan. Maka dia meninggalkan ini perkahwinan disebabkan dia lihat ini kemaslahatannya di dalam melakukan apa yang dia melakukan itu adalah lebih besar daripada yang ini dia berkahwin dan sebagainya. Ini adalah pendapat beliau sehingga yang ini beliau meninggal dunia. Dan juga kita lihat ini sebahagian ulama sufi juga begitu. Sebahagian yang ini ulama sufi yang ini mereka meninggalkan semua yang diperkara sebab dia nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah lihat ini kepada keadaan ini seseorang. Tetapi kebanyakan yang ulama kita mereka menggalakkan perkahwinan sebab kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada hadis yang berkenaan dengan 3 orang datang kepada Nabi. Yang pertama mengatakan, ya Rasulullah, aku akan puasa sampai meninggal. Yang ini tidak buka. Maksudnya tiap-tiap hari puasa. Yang kedua mengatakan, ya Rasulullah, aku berazam untuk melakukan solat malam dan tidak tidur. Tidak tidur ya ini. Yang ketiga mengatakan, aku akan melakukan ibadah dan fi sabilillah dan aku tidak akan berkahwin. Apa Nabi mengatakan? Nabi mengatakan, aku adalah manusia yang paling bertakwa daripada kamu. Tetapi aku berkahwin. Dan kadang-kadang aku puasa, kadang-kadang tidak puasa. Dan aku tidur sebahagian daripada malam dan bangun sebahagian yang lain. Selepas itu Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini adalah apa kita mengatakan syahidnya. Nabi mengatakan barang siapa yang tidak mau sunnahku, maka bukan daripada aku. Ini maksudnya bukan daripada aku adalah bukan daripada mengikuti jalan aku. Ini hari ini pun nak kena syarah juga. Ada orang salah tafsir hadis ini. Sebab hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minni. Barang siapa yang tidak melakukan sunnahku ataupun tidak mau mengikutiku, maka dia bukan daripada golongan aku. Bukan maksudnya kita kafirkan dia, bukan. Bukan maksudnya orang yang tidak ikut kepada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terus kufur. Sebagian orang fahaman ni begitu, ajib. Maksudnya Nabi mengatakan barang siapa yang tidak melakukan ini, maksudnya dia tidak mengikuti jalan aku dalam perkara ini. Yang ini maksudnya dia tidak ikut ini apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik
dan hidayah. Jadi kita berhenti di sini bagi kitab kita yang pertama. Hari ini kita habis